kita tahu pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Adam, pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam, apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Syis alaihi salam, apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pelengkap kepada suhuf-suhuf tersebut, Allah menurunkan 4 buah kitab, iaitu Taurat menerusi Nabi Allah Musa, Zabur menerusi Nabi Allah Daud, Injil menerusi Nabi Allah Isa, dan Al-Quran sebagai pelengkap kepada semua suhuf dan kitab tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini telusuran awal kita ialah berkenaan dengan kitab Taurat. Dan kita tahu secara pasti Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hari ini dalam pegangan orang-orang Yahudi, kitab Ibrani ini, Ibrani merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kitab Ibrani hari ini dipanggil sebagai Tanakh. Jadi bila kita dah tahu Tanakh ini sebagai foundation dia, Tanakh ini sebagai sumber dan asas, bawah pada Tanakh ada 24 buah kitab yang terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama kita sebut tadi Taurat, yang kedua Nevi'im, yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi di depan tu ada akronim-akronim penting. Macam Taurat dimulakan dengan huruf Ta ataupun T, Nevi'im dimulakan dengan huruf Nun ataupun N, dan yang terakhir Ketuvim berakhir dengan huruf K ataupun Kaf. Jadi Ta, Nun, Kaf itulah yang membentuk perkataan Tanakh tu. Jadi istilah Tanakh tu akronim daripada 3 komponen tadi. Baik, bila sebut tentang Taurat, merujuk kepada Taurat Nabi Musa, atau juga disebut Taurat 5, atau juga disebut Pentateuch. Dalam tu ada 5 benda penting, sebab tu dipanggil Taurat 5. Inilah yang kita belajar dalam kitab Bible Perjanjian Lama. Ada the Book of Genesis, ada the Book of Exodus, ada the Book of Levi, ada the Book of Chronicle, dan ada the Book of Number. Walaupun demikian, kita harus memahami Taurat sebelum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama ataupun Rabbaini daripada Yahudi selepas pada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka menuturkan secara turun-temurun secara lisan. Jadi lisan itu kita nak dapat di mana? Tak akan dapat kecuali telah disadurkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid mereka. Jadi sebab itulah Taurat yang 5 dipanggil undang-undang bertulis ataupun Taurat yang bertulis. Yang mana Taurat lisannya? Yang Taurat lisan, yang inilah yang kita panggil sebagai Talmud. Kalau Yahudi sebut Taurat Shebittaf, dia merujuk kepada Taurat 5, Taurat Musa. Kalau dia kata Taurat Shebi'al-Fal, Taurat Shebi'al-Fal, ni merujuk kepada kitab Talmud. Talmud sebenarnya ialah pentafsiran kepada kitab Taurat. Tetapi kita harus memahami latar belakang sejarah bagaimana Talmud ini berpunca. Talmud ini terhasil sewaktu adanya Talmud di Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Tetapi bila berlaku serangan besar-besaran kerajaan Babylon dulu kepada kerajaan Judah, kita tahu kerajaan Judah dulu terbahagi kepada 2, walaupun semuanya adalah 12 keturunan anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ada dahulu kerajaan Israel, ada dahulu kerajaan Yahudi, yang mana kerajaan Israel didominasi oleh 10 keluarga dan Yahudi didominasi oleh 2 keluarga. Jadi lama akhirnya kerajaan ini tumpas di tangan kerajaan Babylon yang masa itu dikuasai dan dirajai oleh seorang raja yang bernama Bukhtansar. Bukhtansar bahasa Arab, mungkin ramai yang tak pernah dengar, mungkin ramai yang tak kenal. Tapi bila kita buka buku sejarah, dia dinamakan sebagai Nebukadnezar. Akibat serangan inilah kerajaan Judah ataupun kerajaan Yahudi Israel Raya ni dihancur sehancurnya, dimusnah semusnahnya, dilumat selumatnya. Inilah nasib yang pernah diterima oleh bangsa Yahudi dahulu akibat penyelewengan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab-kitab Allah, yang telah mereka melakukan terhadap para pemimpin daripada kalangan utusan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan akibat dibawa sebahagian besar 80 orang Rabbaini yang paling alim di kalangan bangsa Yahudi itu ke mana? Ke Babylon. Lalu atas arahan dan saranan daripada Raja Bukhtansar ini, maka muncullah Talmud yang kedua dipanggil Talmud Babylon. Jadi sekarang ni ada 2 bentuk Talmud yang mentafsirkan kepada kitab Taurat. Satu Talmud Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis, yang kedua ialah Talmud Babylon. Tetapi Talmud Babylon berlainan.
kerana dia ditafsirkan mengikut cita rasa, otak, akal dan minda manusia. Dia sudah banyak jauh daripada pentafsiran sebenar sebagaimana yang didominasi oleh Talmud Palestin ataupun Baitul Maqdis. Okey, itu tentang Taurat. Kita kembali ke tentang Nevi'im. Nevi'im pula terbahagi kepada dua. Ada Nevi'im Roshinim, ada Nevi'im Aharonim. Nevi'im Roshinim merujuk kepada nabi-nabi awal sampai kepada pemerintahan raja-raja. Ada 4 kitab di bawah Nevi'im Roshinim. Yang pertama ialah kitab Yoshua, ataupun dalam Al-Quran kita sebut Yusha, yang pimpin, yang teman Nabi Musa alaihi salam bawa ikan dalam kerajaan, bawa ikan dalam bakul, nak pergi cari, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Sebab pemimpin pertama yang bawa masuk Bani Israel ke dalam bumi Kanaan atau Palestin, inilah dia. Selepas mereka menyeberang Laut Merah, macam-macam mehnah, macam-macam ujian, macam-macam tribulasi. Masa tu 2 orang adik-beradik ni masih hidup, Nabi Musa dan Nabi Harun. Sampai satu tahap mereka dah sampai pada sempadan nak masuk Kanaan, mereka sampai dah nak masuk Palestin. Tetapi mereka tak berani, mereka takut nak berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini kita boleh ikuti dalam surah Baqarah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali, pergilah berperang, kami tunggu di sini saja. Lancang tak lancang? Lancang. Akibat kalam dan perkataan inilah Allah tarik balik bumi Palestin menjadi hak milik mereka secara mutlak. Tapi mereka lupakan sejarah ini, nak juga masuk. Akhirnya berlaku pada zaman siapa? Zaman Yusha, selepas kematian Nabi Allah Musa. Yusha masuk. Waktu tu Yusha berperang habis-habisan menentang orang-orang Kanaan. Dia bawa Bani Israel. Akibatnya apa terjadi? Mereka berperang tu dah hampir menang. Peratusan tu kemenangan berada di pihak mereka. Tapi petang tu petang Jumaat. Malam tu pula nak masuk malam Sabtu dah. Petang Jumaat berperang tu nak masuk malam Sabtu, confirm menang, nak menang, nak menang, nak menang. Bimbang satu benda. Sebab di sisi orang-orang Yahudi, Sabtu adalah hari Sabat. Hari yang perlu dimuliakan dan tak boleh sama sekali menumpahkan darah. Jadi atas dasar inilah doa daripada Nabi Allah Yusha, kita tengok keajaiban yang Allah tunjuk, matahari terhenti pada tempat dia, masa tak jalan. Inilah sejarah dia, matahari tu berhenti, jadi macam stop masa, perang-perang sampai menang. Jadi sebab dialah manusia pertama, raja pertama, nabi pertama yang bawa masuk orang Yahudi ke bumi Kanaan ataupun Israel, maka cerita yang pertama dalam Nevi'im Roshinim itu dimulakan dengan kitab Joshua. Lepas tu barulah kitab para hakim. Lepas Joshua meninggal, ada 3 lagi pemimpin. Lepas tu naik para hakim, 12 hakim. 12 hakim ni diambil daripada 12 keturunan Nabi Allah Yaqub lah. Kan anak Nabi Allah Yaqub ada 12 orang. Setiap daripada kabilah tu kena sediakan seorang hakim. Hak ni hakim seorang, hak ni hakim seorang. Jadi bila ada 12 keturunan, hakim tu ada 12 orang. Ni zaman pemerintahan para hakim. Apabila hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganiayaan dan kezaliman, maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa? Mengadu kepada seorang Nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim, iaitu Nabi Samuel. Nah, dengar tak Nabi Samuel? Dia ada kitab nombor 3 tu, kitab Samuel. Jadi Nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya. Sebab di tangan dia ada tongkat Nabi Musa, warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel. Satu lagi ialah terampet orang Yahudi.